المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في دارين آمين يا رب العالمين. تعلم التعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسوله دوام الهدى إلى بلاغ الخير ابتغاء وجه الله طرق ربه سبحانه. Muka surah 8 bawah. Maka tatkala selesailah daripada memutuskan Aqabah yang sebelum ni. Ini dia cerita Aqabah apa? Aqabatul Awaid ni. Aqabah ni. Aqabah ketiga kan? Aqabah ilmu, Aqabah taubah, habis Aqabatul Awaid. Awaid. Okey, dah 4 Aqabah dah habis. Kemudian dah masuk pula lah Aqabah yang kelima. Aqabah kelima dipanggil Aqabah Al-Bawaid. Jadi dah selesai dah. Kita kata Aqabah ilmu dah selesai. Maknanya dia dah ada ilmu untuk beribadah. Kemudian Aqabah taubah pun dah selesai. Dia dah jadi orang yang sering kali lidahnya ni adanya istighfar. Bila jatuh dalam maksiat contohnya, dia terus istighfar. Kemudian bila berhadapan dengan manusia, dunia, nafsu pun dia dah boleh kawal. Dia dah boleh, dia dah ada cara macam mana dia nak menangani musuh-musuh yang mengganggu dalam ibadah dia. Kemudian dalam bab soal rezeki, qada dan sebagainya pun alhamdulillah dia dah boleh semua. Bila dah jadi macam tu, katanya, dan kembali ia kepada qasadnya ibadah, dia pun terjun semula di dalam jalan ibadah dia, maka ditiliknya. Maka tiba-tiba nafsu itu lemah, lagi penyegan, tiada berahi dan tiada hendak bangkit dengan kebajikan. Tak berahi. Bahasa orang tani ni tak berahi. Tak berahi ni kita kata tak mau lah, tak suka. Orang tani ni kata berahi. Kalau orang Malaysia berahi ni lain macam maknanya kan. Lain macam. Tapi berahi tu berahi buat sebut. Berahi. Berahi. Bukannya berahi. Berahi ni minat. Minat lah. Suka. Kalau bagi apa? Bagi ayam pucik tu, hamba berahi kan. Benar suka lah, maknanya suka. Suka, minat lah. Jadi dia kata nafsu ni tak berahi. Tak berahi nak ke arah ibadah ni. Sebab apa? Sebab ibadah ni berat. Ibadah ni berat. Maka nafsu ni jenis penyegan. Sifat dia tu. Sifat nafsu ni penyegan, malas. Maka dia tak mau kepada benda yang susah-susah. Seperti barang yang sebenar katanya. Tiada hendak bangkit dengan kebajikan seperti barang yang sebenar. Maksud seperti barang yang sebenar tu maksudnya seperti barang yang sepatutnya. Sepatutnya lah kita kena bangkit sembahyang malam. Sepatutnya lah kita kena baca Quran. Sepatutnya kita kena berzikir. Sepatutnya banyak ibadah yang kita kena buat. Tapi nafsu kita tak buat seperti yang sepatutnya kita buat. Sebenarnya dan sayugianya sama lah tu. Sayugianya bahasa lama tu. Sayugia ni maksud dia sepatutnya. Dan sungguhnya jadi sungguhnya adalah ia nafsu ni cenderung selama-lamanya kepada lalai dan kesenangan. Nafsu ni dia syok hak jenis senang-senang. Dia suka lalai daripada Tuhan.
dan bermain-main dan kepada sia-sia dan kepada kejahatan dan bala dan jahil. Oh, tu dia kat situ pula. Dia dah boleh, alhamdulillah, ilmu ni dah ada. Macam mana nak sembahyang, syaratnya, rukunnya, semua dia reti belaka. Sahbatannya semua dia tahu. Cuma masalah sekarang malas nak buat ibadah, tak semangat. Pegang tasbih, rasa tak semangat. Pegang Al-Quran, rasa nak tidur. Jadi macam mana ni dia kata? Ni masalah. Orang tak kacau kita dah. Kita dah uzlah seorang-seorang. Duduk seorang-seorang dalam hutan. Contoh duduk dalam rumah seorang-seorang. Anak bini pun dah reti, kenal kita dah. Ni waktu kita sembahyang, ni waktu mereka pun tak kacau kita dah. Mereka pun tak kalut dengan kita. Jadi kita ni dah ada dah di jalan ibadah. Tak ada siapa dah kacau. Dunia tak kacau kita. Nafsu pun kita kata faham. Tapi masalahnya dia malah. Kalau buat pun buat dengan tak baik, buat dengan macam terpaksa dan sebagainya. Itu nafsu kita. Hak baik dia tak mau, tapi dia nak hak jahat. Kalau maksiat ni nombor satu, lompat-lompat dia. Tapi nak suruh buat ibadah ni, Allah malah. Itu biasa, nafsu semua manusia macam tu. Jadi macam mana nak menyelesaikan masalah nafsu kita segan nak buat ibadah? Macam mana nak selesaikan masalah nafsu kita ni sukakan kepada maksiat dan jahat? Katanya, maka berkehendak sertanya di sini. Di sini kat mana tu? Di sini tu nak melepaskan, kita kata, kelemahan dan penyegan tadi ni. Macam mana nak kawal nafsu kita tu? Kepada yang menuntunkan. Menuntun lah tu. Itu tulisan bahasa Jawi lama. Petani menuntun. Menuntun lah, membimbing. Jadi nafsu ni perlu ada orang yang membimbing, menarik dia. Menarik dia. Supaya dituntunnya kepada kebajikan dan taat dan merajinkan nafsu padanya pada kebajikan dan taat. Jadi kalau dia malas buat ibadah, kena cari benda yang boleh menuntun dia, yang boleh merajinkan dia buat ibadah, membimbing dia, dan yang menghalau akan dia supaya dihalau akan dia daripada maksiat, dan melumpuhkan dia daripada maksiat. Jadi kalau dia suka buat maksiat pula, perlu ada satu cemeti, perlu ada satu rotan untuk menghalau dia, ligan dia daripada buat maksiat. Jadi kena ada dua benda, yang nak menarik dia ke arah semangat kepada ibadah, dan yang nak menghalau dia daripada jatuh ke dalam maksiat. Dia macam apa? Macam binatang ni, nafsu ni. Macam tunggangan. Kita ni memang, nafsu kita ni adalah tunggangan kita. Tunggangan kita nak pergi akhirat ni, kita ada kenderaan. Siapa dia? Nafsu kita. Cuma nafsu kita ni liak. Macam kita naik atas apa? Atas keldai. Macam kita naik atas unta. Dia bukannya reti pakai jalan elok-elok. Kadang-kadang dia jalan, dia lencong ke tepi. Dia masuk ke jalan lain. Macam mana? Kita kena tarik dia. Elok nampak dia lencong, kita tarik dia. Kalau dia berasa malas jalan, kita kena tepuk dia, tibai dia, bagi dia kuat jalan. Kalau unta tu orang menyanyi, nak bagi dia semangat jalan, kena menyanyi. Jadi ada benda yang memberi semangat, dan ada benda yang nak menghalau dia daripada tersasar daripada jalan. Kena ada dua benda. Untuk nafsu kita, apa dua benda tu? Dan keduanya itu rojak dan khauf. Dua benda dia panggil. Rojak, harap, khauf, takut. Maka rojak itu yakni harap, iaitu diharapkan pada besar-besar pahala balas Allah Subhanahu wa taala dan sebenar janjinya daripada bagai-bagai karamah kemuliaan, dan engkau sebutkan padanya yang demikian itu, yang menuntunkan dia.
Itu adalah rojak yang menuntunkan dia. Maka bangkitlah ia atas mengerjakan taat dan menggerak-gerak dia bagi yang demikian itu merajinkan dia. Itu rajak. Rajak itu kita kata harapan. Jadi manusia ni, orang yang kita kata dalam beragama ni, dia ada 3 haluan. Dia ada 3 jalan. 2 jalan, jalan binasa. Ada orang yang kita kata dia berada dalam tariqul amni, jalan keamanan. Dia berasa aman dari makrullah. Dia berasa selamat, tak apa, Allah ni kasih sayang, Allah ni pemurah, penyayang. Dia hanya rasa hak tu semata-mata, dia tidak ada khauf, rajak semata-mata. Ini binasa. Ada orang yang dia ada atas jalan takut semata-mata, khauf dipanggil. Dia hanya takut, putus asa, dipanggil tariqul ya's. Jalan orang yang berputus asa. Bila dia dah ahli maksiat, dia takut, dia putus asa dari rahmat Allah, takut semata-mata, aku ni tak ada lah dosa banyak ni, macam mana ada Tuhan tak ampun dah. Sebab itu ada orang sampai masuk murtad, masuk agama lain dan sebagainya, sebab dia putus asa, dia tak nampak jalan untuk dia kembali. Orang yang putus asa, maka dia akan pilih mana yang jalan yang dia berasa dia nampak dia boleh gapai. Itu orang yang putus asa. Sebab apa? Ketakutan tu melebihi keamanan, rahmat Allah dia tak nampak dah. Dia hanya nampak kemurkaan Allah, maka dia pun binasa. Jalan yang pertengahan, jalan yang paling selamat, iaitu apa? Jalan yang ada kedua-duanya. Ada khauf, ada rajak. Kita ni kena takut kepada Allah, jangan harap saja. Dan juga kena ada harap kepada Allah, jangan takut saja. Dua-dua ni ada balance. Maka khauf ni, takut ni untuk apa? Nak likan kita, nak menakutkan kita daripada buat maksiat. Yang kedua, sebab apa kita perlu ada khauf? Supaya kita ni tak kagum dengan taat kita. Itu fungsi khauf. Pertama, nak menghalau kita daripada buat maksiat, ligan kita daripada jatuh maksiat. Yang kedua, kalau kita ada di dalam taat, tak ada dalam maksiat, maka khauf ini fungsi dia untuk apa? Untuk tidak menjadikan kita ni ujub dengan taat kita. Kalau tidak, kita ni dah bangga, kita dah tengok taat kita dah banyak, kita ni ahli kebaikan, jadi kita dah berasa okey, alright. Salah. Kita perlu ada khauf. Sebab para nabi-nabi pun takut, walaupun mereka ni orang yang soleh. Nabi kita bangkit sembahyang malam, teriak malam-malam. Pasal apa Nabi teriak? Sedangkan Nabi ni maksum, nak masuk syurga, tapi kenapa ada? Itu khauf nak ada. Dan rajak ini dipanggil apa? Fungsi dia pun dua. Pertama apa? Nak membangkitkan semangat untuk buat ibadah. Sebab itu perlu ada rajak. Kalau tak ada rajak, maka kita tak semangat nak buat ibadah. Yang kedua, fungsi rajak ni apa? Supaya memudahkan ke atas kita segala kepayahan. Hidup di dunia ni banyak ujian, banyak payah dia. Bila kita ada rajak, harapan, maka kita akan rasa mudah. Segala kesusahan dalam kehidupan kita, kita akan rasa mudah saja untuk kita lalui. Bukti dia, kita boleh tengok hari ini, cuba tengok orang yang nak pergi ambil madu atas pokok. Pasal apa dia sanggup panjat pokok? Pasal apa dia sanggup berhadapan dengan bahaya? Pasal apa dia tak kisah, tak hirau dengan sengat lebah. Takat lebah ketik 2-3 cek tu, dia kata tak ada masalah. Sebab apa? Sebab dia ingat nanti dia akan dapat manisnya madu. Sebab apa orang-orang main kerja ke Malaysia ni sanggup naik kerja sampai ni, menara sampai 100 tingkat. Tak takut mati ke? Kerja ada kerja hak bahaya-bahaya tu kan. Duduk atas kren tinggi-tinggi, duduk atas staging tinggi-tinggi, duduk, tak takut mati ke? Kalau jatuh mati kan? Kenapa tak takut? Kenapa segala kesukaran tu dia boleh tempuh? Kalau kita orang tak mau, takut. Sebab apa? Sebab dia nampak itu ada rajak dia panggil. Harapan. Kalau dia buat kerja ni, dia dapat duit.
Sebab apa orang bekerja bendang sanggup panas-panas lilit-lilit. Orang Kedah kata panas lilit. Tengah-tengah hari tu orang duduk kat rumah tidur. Dia tengah-tengah hari duduk kat bendang. Orang pergi motong sejuk-sejuk pagi-pagi tu. Sejuk-sejuk pergi motong lah. Subuh-subuh pergi dah. Kadang sebelum subuh dah pergi mayang ke Bukitang. Dengan nyamuknya, dengan sejuknya, dengan gelapnya, ulat lagi. Kenapa tak takut? Sebab apa? Sebab ada harapan hasil padi, hasil boleh membuahkan. Sebab itu di dalam ibadah kita kena begitu. Perlu ada sesuatu yang memberi harapan kita. Jadi kalau kita, sebab tu dalam bab fadail a'mal ni ulama ambil semua hadis-hadis dhaif sekalipun boleh. Sebab apa? Benda-benda tu hanya nak menggemarkan kita aja. Nak bagi kita semangat beribadah. Apa kelebihan baca Quran? Kelebihan baca Quran gini. Apa kelebihan menuntut ilmu? Apa kelebihan sembahyang sunat? Apa kelebihan puasa Ramadan? Apa kelebihan puasa sunat? Bila kita tahu kelebihan-kelebihan, kita nampak nikmat yang kita akan dapat, pahala yang kita akan dapat, maka ketika itu kita semangat. Kita berasa nak buat. Sebab tu orang kalau dia baru mengaji tentang, contohlah kelebihan bersiwak, lagi dia balik dia pergi beli terus kali siwak, kosok kali dua tu dia tinggal, tak dia lupa. Kan? Semangat tu datang tapi sekejap. Tapi tetap kan. Sebab tu kita perlukan ada rojak harapan. Pasal apa? Kalau ada orang tu dengar saja kuliah cerita tentang kelebihan puasa sunat Isnin Khamis, balik tu terus nak puasa Isnin Khamis. Malam tu siap makan suap, tengah hari tu tengok rumah masak sedap, buka puasa. Tapi semangat tu ada. Dulu tak pernah rasa nak puasa, tiba-tiba main semangat. Itu dipanggil rojak. Dan juga rojak ni boleh kita kata itu meringankan kesukaran. Kadang-kadang hidup kita ni susah kat dunia ni, miskin dan sebagainya. Tak apa, harapan. Sebab bila kita ada harapan tu, kita semakin kuat, tabah. Ada orang susah dalam hidup ni, tapi dia boleh tabah. Sebab apa? Sebab dia nampak harapan pada masa akan datang. Dia kata, aku susah sekarangnya, susah dahulu, bersenang kemudian. Sebab apa? Sebab dia nampak harapan, maka dia sanggup tempuh. Kat dunia ni kita susah dalam ibadah. Nak bangkit sembahyang malam tu susah, tapi kita tetap buat. Nak puasa tu lapang susah, tapi kita tetap buat. Sebab apa? Sebab kita nampak harapan yang Allah nak bagi kepada kita, nikmat-nikmat yang Allah nak bagi kepada kita. Sebab tu perlu ada. Khauf pun kena ada. Kalau tak, kita tak buat. Budak kecil tak pergi sekolah kalau pak dia tak ligan pergi. Dia tak buat kerja rumah kalau cikgu tak paksa dia. Cikgu tak ancam dia. Dia tak buat. Dia tak pergi sekolah kalau bapak dia tak rotan dia. Pak dia kata, aku tahu hang lencong pergi tarikh, hang siap hang. Aku telefon cikgu. Dia tanya, hang pergi ke sekolah ke tak? Dia pun takut, tak berani nak lari dari sekolah. Sebab apa? Pak dia ancam dia dengan rotan. Sebab tu nafsu kita perlu ada dua benda ni. Ubudiyah ni, kehambaan kita kepada Allah ni, dia dua benda aja. Kita buat taat, kita tinggal maksiat. Itu kita menunjukkan kita ni hamba pada Allah. Dia bukan ada hal lain, dua benda. Kita buat taat, kita tinggal maksiat. Jadi macam mana nak buat taat kalau tak ada penyuntik semangat? Maka rojak ini sebagai memberi semangat. Dan dia kata apa lagi? Dan khauf, yakni takut itu, iaitu takut daripada siksa Allah Subhanahu wa taala dan kepayahan barang yang dijanjikan daripada bagai siksa dan kehinaan yang menegahkan dia daripada mengerjakan maksiat dan dijauhkan dia dan melemahkan dia daripada yang demikian itu. Itulah khauf. Khauf ini fungsi dia apa? Menakutkan kita. Perlu ada takut dalam diri kita. Macam mana nak takut? Ingat segala siksaan Allah. Dalam cerita Isra' Mi'raj, kita dengar bahawa ni kerap lah bulan Mi'raj tu. Tentang Isra', Nabi naik ke langit. Nabi tengok berbagai-bagai siksaan orang yang ahli maksiat. Kalau kita bayangkan benda-benda macam tu, kita mampukah? Sebahagian ulama' sufi dulu, bila mana dia ada teringin buat maksiat, dia buka baju dia ni.
buka baju dia, dia pergi guling ke atas tengah panas. Pasir panas-panas tu. Tanah panas-panas. Dulu pada pasir musim panas memang panas sungguh. Macam kita ni atas jalan tar pun. Pasir dengan batu, pasir panas lagi. Batu, Allah alam, dari masa duduk sana tu, kalau ada pasir dengan batu, jejak batu, pasir panas. Pasir panas. Depa kalau teringin buat maksiat tu, buka baju bergolek tengah panas. Panas tu sampai dia kata kepada diri dia, wahai nafsu, kalau hang boleh tak, ni pun hang tak larat nak tahan, macam mana nak tahan api neraka? Kan ada kisah, kita pernah dengar kisah seorang sufi kan, bila mana dia tengok seorang perempuan, tiba-tiba tergerak nafsu dia, dia pergi letak tangan dia atas api sampai tangan dia bergetar sampai dia pingsan. Dia kata, api dunia ni pun aku tak boleh tahan, engkau tak boleh tahan, macam mana kau nak tahan dengan api neraka? Itu khauf yang ada pada mereka kan. Kena ada dua-dua. Macam mana kita nak datangkan khauf? Macam mana kita nak datangkan rasa takut kita kepada Allah? Kata ulama, kita kena mula-mula kita kena ingat tentang banyaknya dosa kita. Kita kena ingat banyaknya dosa kita yang kita tak tahu, tak yakin kita selamat. Itu pertama. Kalau kita tak yakin kita selamat daripada dosa kita, agak-agak kita berani. Kedua, kita ingat semua, kita kata kerasnya siksaan Allah Ta'ala yang kita tak mampu nak hadapi. Di samping siksaan Allah yang keras itu, kita ingat bahawa kita tak mampu menanggung siksaan Allah yang keras. Siksaan Allah ni keras-keras berlaku. Di dunia pun keras, di akhirat lagi keras. Siksaan yang tak terbayang oleh siapa-siapa pun. Sebab di akhirat nanti mati dah tak ada, maka sakit tu selama-lamanya. Dan yang terakhir, kita kena ingat bahawa Allah itu, kuasa Allah itu mutlak. Allah boleh buat apa sahaja ke atas kita, macam mana dia nak buat pun boleh. Bila dia nak buat boleh, bagaimana dia nak buat boleh. Itu kuasa Allah ke atas kita itu mengikut apa yang dia kena. Kita bukan tahu kita ni Allah nak buat lagu mana kat kita. Iblis kan dah ibadah sampai berpuluh-puluh ribu tahun. Imam Ghazali kata 80,000 tahun. Sebahagian ulama kata lebih dari 80,000 tahun. Tapi apa yang dia buat sampai dia dilaknat selama-lamanya? Dia tak mau sujud kata Adam. Satu benar. Sepatutnya kita kata kalau kita orang yang dah banyak jasa kita, dari kita kecil sampai ketua ni, dia tu buat baik je kat kita, tiba-tiba dia buat satu kesalahan, agak-agak kita maaf kat dia tak? Maaf lah kan? Alah, tak apalah, oleh kerana hang banyak jasa kepada aku maafkan kau. Satu kesalahan ni dimaaf sebab apa? Banyak lagi jasa baik yang buat. Tapi Iblis cuba tengok, puluhan ribu tahun dia tak sujud ke Nabi Adam sekali je, satu tu je. Maka Allah laknat dia jadi penghuni neraka. Kita berapa ribu tahun kita buat ibadah. Sebab tu kita kata kuasa Allah ni mutlak. Tak ada siapa boleh komplain. Kalau Allah nak buat neraka, satu kesalahan, dua kesalahan, dia boleh tahu dalam neraka. Allah boleh buat apa saja dekat kita. Maka kita kena takut ibadah kita yang tak taramana ni. Ibadah kita yang tak taramana ni, kita duk kita kata kita ni hebat, boleh masuk dalam syurga. Memang kita nak masuk syurga, tapi kena ada ketakutan tu kepada Allah. Nabi Adam AS, Allah sendiri suruh malaikat sujud. Sujud di Adam. Sujud semua. Malaikat pun tunduk hormat. Nabi Adam ni Allah muliakan dia, dimasukkan dalam syurga. Duduk dalam syurga dah, tempat yang orang dah tak kelak kalau masuk. Tapi asbab, ceritanya asbab. Maka Allah jadikan satu pohon larangan yang menjadi asbab untuk Nabi Adam keluar. Nabi Adam hanya makan buah atas ijtihad dia, bukan salah Nabi Adam. Nabi Adam berijtihad.
Dia ijtihad, Tuhan kata jangan hampiri pokok ni, jangan makan pokok ni. Maka Nabi Adam memang tak hampiri, tapi rupanya ijtihadnya salah. Tak kena dengan kehendak Allah, lah kali dikeluarkan daripada syurga. Malaikat sendiri dah sujud kepada Nabi Adam. Kita ni penghormatan apa yang Allah bagi kat kita? Ada siapa yang sujud kat kita? Malaikat sujud kat kita? Tak ada. Tapi maka kita kena takut lah. Nabi Adam pun Allah, sebab Allah boleh buat apa saja kepada makhluk dia. Nabi Nuh alaihi salam pernah minta anak dia masuk kepada bot perahu dia, kapal dia. Inna bani min ahli. Dia kata anakku ni daripada golongan aku. Minta Allah masukkan anak dia ke atas kapal dia. Tapi Tuhan kata apa? Innahu laysa min ahlik. Dia bukannya ahli daripadamu. Seorang anak Nabi Adam, Nabi Nuh ni, 3 yang naik kapal, satu masuk tenggelam di dalam banjir. Kemudian Tuhan tegur Nabi Nuh. Tuhan kata apa? Jangan minta benda yang kita kata yang di luar ilmu engkau. Aku dah buat bagi macam tu dah elok dah. Jangan duk minta benda-benda yang tak sepatutnya minta. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Jangan duk minta ma laysa laka bihi ilmun. Apa yang bukan ilmu, yang engkau tak ada ilmu padanya, yang tu tak tahu. Akhirnya Nabi Nuh tunduk 40 tahun tak angkat kepala ke langit. Sebab apa? Malu kepada Tuhan. Bal'am Ba'ura. Siapa Bal'am Ba'ura? Seorang alim Bani Israel zaman Nabi Musa. Dia ni kalau langut ke atas langit ni, dia nampak arash. Dia kalau langut tengok langit nampak arash. Kita langut nampak apa? Cicak je. Dia langut nampak arash. Doa dia sepantas kilat dimakbulkan. Doa tu terus makbul. Anak dia anak murid dia terbang belakang. Sekali ngajak kuliah, dia punya majlis ta'lim, majlis ilmu dia 12,000 tinta dakwat. Bukan orang, 12,000 dakwat digunakan untuk pakai celup beg. Dakwat pun dah ada 12,000. Nak murid tak tahulah macam mana kan. Pakai kongsi satu dakwat tu mungkin 2 orang ke 3 orang. Celup menulis mengaji dengan dia 12,000. Anak murid dia tutup wali belakang. Dia tu doa makbul. Tapi oleh kerana satu kesalahan dia, bila mana Nabi Musa nak main masuk, dia pergi doa benda tak baik kat Nabi Musa. Cerita dia panjang, nanti akan ada sampai cerita ni, kita boleh cerita. Allah kalih dia. Padahal dia dah nampak dah. Kita ni apa yang kita nampak. Jadi perlu ada takut. Sebab apa? Allah ini boleh kalih kita, boleh buat apa saja kepada kita yang dia nak. Ibadah kita tak sehebat macam iblis. Doa kita pun tak makbul macam Bal'am Ba'ura. Kita ni pun tak ada penghormatan hebat seperti pada para nabi-nabi. Maka perlu ada rasa takut. Sebab apa? Sebab dosa kita banyak. Iblis dosa satu je. Kalau nak dosa kita banyak. Pasal apa kita tak ada rasa takut? Maka kena ada rasa takut. Tapi kena ada jugalah kita kata raja, harap. Harap tu kena ada. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kita putus asa daripada rahmat Allah. Sebab orang yang putus asa daripada rahmat Allah ini orang kafir kan. Wala tayasu min rauhillah illa alqaum kafirin. Melainkan kaum yang kafir saja. Rahmat Allah ni luas. Macam mana kita nak, kadang-kadang bila kita jatuh dalam kesalahan tu, kita berasa macam kita ni dah tak terampun. Bila mana orang dah buat kesalahan yang besar, maka dia dah rasa tak terampun, sehingga dia putus asa. Macam mana nak datangkan rasa harapan kepada Allah? Maka kita ingat balik, kita hidup kat dunia ni, daripada kecil sampai kita besar, berapa banyak nikmat dan rahmat yang Allah dah bagi kepada kita tanpa kita minta. Rahmat Allah ni luas. Kita tak pernah minta, tapi Allah bagi. Maka ingat yang tu. Maknanya Allah masih mengasihi kita. Kita tak pernah minta jadi umat Nabi Muhammad, tapi Allah pilih kita jadi umat Nabi Muhammad. Dan Allah pilih kita dalam Islam. Allah pilih kita di dalam iman. Itu rahmat Allah.
Semua manusia lahir di dunia Allah kurniakan, kebanyakannya Allah kurniakan akal, Allah kurniakan kaki, Allah kurniakan tangan, Allah kurniakan mata, telinga, mulut. Kita minta tak kepada Allah? Tak minta, tapi Allah bagi. Itu rahmat Allah. Allah ni sayang kepada makhluk dia. Allah bagi kita ni sempurna. Dan Allah ni juga janjikan dengan pahala-pahala. Ingat bahawa Allah ni menjanjikan banyak pahala-pahala. Dan Allah ni bagi banyak nikmat kepada kita walaupun kita tak berhak. Maknanya rahmat Allah. Sepatutnya orang yang memusuhi Allah, duduk di bumi Allah, maksiat pula di bumi Allah, sepatutnya kita kena tendang keluar daripada bumi. Kalau ada orang duduk dalam rumah kita, tak dengar perintah kita. Kita ni ada rumah, nak duduk dalam rumah, nak duduk ikut cakap kita. Kita kata dalam rumah ni ada peraturan, kena ikut. Tiba-tiba dia tak ikut, dia memusuhi, dia langgar perintah kita. Makan beras kita, kita jamu dia makan, kita bagi tempat tidur, duduk dalam rumah kita, kita belah dia. Tapi dari awal sampai sudah, dia terus buat maksiat. Kalau kita buat apa? Halau dia, tak kira walaupun anak kan. Kalau anak ni, kalau sikit-sikit tu tak apa. Tapi kalau dah melampau-lampau sangat, maka mak ayah ni sebahagiannya dia halau anak dia, keluar daripada rumah ni. Sebab kerja duk melawan, tak ingat jasa mak ayah. Itu manusia. Tapi Allah, berapa banyak yang hidup di bumi Allah tapi jadi musuh Allah. Allah jamu bagi makan. Segala rezeki itu daripada siapa? Allah. Allah bagi tumbuhan, Allah bagi binatang, Allah bagi ternakan, Allah bagi rezeki. Kita boleh makan ni semua kerana rahmat Allah. Walaupun kita tak berhak. Sebab apa? Kita ni memusuhi Allah, kita langgar perintah Allah, kita buat segala maksiat yang Allah larang. Sepatutnya kita tak dapat nikmat-nikmat, tapi Allah bagi. Syak kenyang lagi, selesa. Bahkan orang lihat buat ibadah pun tak selesa macam kita duduk di rumah buruk apa semua. Kita langgar perintah Allah, maka ingatlah rahmat Allah tu luas. Jangan sampai kita kata putus asa daripada rahmat Allah. Selalunya orang nak putus asa ni bila mai saat-saat kematian. Bila waktu hidup ni dia enjoy, dia seronok, dia lupa diri habis. Bila time nak mati, orang nak mati ni mesti ingat akhirat. Tak ada orang yang nak mati dia tak ingat. Tak ada yang orang nak mati, bukti dia pilah mana-mana hospital yang orang sakit-sakit kritikal, semua cari Al-Quran, pegang teriak sebab tak boleh nak baca Al-Quran. Dulu hidup dia tak mau baca Quran, tapi bila dah nak mati, teringat Tuhan, nak baca Al-Quran. Ketika tu dah tak boleh baca Quran sebab apa? Dah dulu tak mengaji di Batak. Mak ayah tak hantar, bila dah besar dia pun tak mau mengaji. Sebab apa? Sebab pergi tuition mengaji Iqra mahal sangat. Sebulan seminggu RM10 mahal. Tak mampu nak bayar seminggu RM10, tak mampu, mahal sangat. Laki tak reti baca Quran, laki tak reti ilmu agama, nak pergi masjid tak mau, malas, segan malu kat orang. Dia jawatan tinggi, dia pangkat datuk-datuk, takkan nak duduk mengaji dengan orang kerja jual burger, jual ayam ni. Tak mau. Maka akhirnya bila akhir hayat dia dah nak meninggal, teringat Tuhan, ketika tu dah tak boleh buat apa, maka putus asa dari rahmat Allah. Sepatutnya dia ingat dari dia kecil sampai besar, siapa yang dah bagi nikmat pada dia? Allah. Maka rahmat Allah tu luas. Cuba kita tengok kisah siapa? Ahli sihir Fir'aun. Ahli sihir Fir'aun ni, apa ibadah yang dia buat sampai Allah muliakan, Allah sebut, rakamkan cerita daripada dalam Al-Quran. Allah sebut dalam Al-Quran kisah ahli sihir Fir'aun kan. Mereka berlawan dengan Fir'aun, berlawan dengan Nabi Musa pakai lontak apa tali-tali tongkat mereka tukar jadi ulang. Nabi Musa ulang Nabi Musa ni makan habis mereka. Lah kali mereka sujud kepada Allah, beriman dengan Tuhan Nabi Musa. Fir'aun kata, siapa yang izin hampa beriman dengan Musa? Oh, ni mesti Nabi Musa. Musa ini bos hampa. Musa ni lah ajak hampa sebenarnya. Tu yang hampa ikut dia. Marah Fir'aun. Lah kali apa? Pagi mereka beriman, petang mereka kena kerat kaki tangan, mereka dibunuh. Mereka tak sempat buat ibadah apa-apa pun, mereka hanya beriman, sujud kepada Allah, pagi, petang mereka mati. Apa ibadah yang mereka buat? Tak ada. Tapi Allah muliakan, Allah sebut dalam Al-Quran. Al-Quran ni kalau benda tu tak mulia, Al-Quran tak sebut. Benda biasa-biasa Quran tak sebut.
Al-Quran ni dia tak letak cerita. Al-Quran ni bukan buku cerita nak cerita semua benda. Maka bila dia letak satu cerita tu, makna tu cerita yang paling terbaik. Kalau hak benda baik tu makna dia memang baik. Kalau hak buruk tu benda tu memang buruk. Jahatnya musyrikin Mekah tak ada yang disebut nama Al-Quran, tapi Abu Lahab sebut, maknanya jahat sungguh. Jahat pemimpin ni ramai, tapi orang lain tak sebut. Pemimpin Malaysia pun tak masuk dalam Quran lagi. Tak sebut nama. Tapi Fir'aun disebut. Makna Fir'aun ni jahat sungguh. Orang hak baik, Nabi-Nabi hak hebat-hebat dimasuk. Padahal Nabi ni ada banyak. Sebab apa? Al-Quran bukan buku cerita nak cerita semua. Tapi kalau benda tu baik, benda tu elok, terbaik dan terburuk, dia akan disebut dalam Al-Quran. Kisah ahli sihir Fir'aun disebut dalam Al-Quran. Mereka ni ahli syurga. Apa ibadah yang dia buat? Tak ada. Itu dikatakan rahmat Allah. Rahmat Allah ni luas. Walaupun satu amalan pun kita buat, maka boleh Allah masukkan dalam syurga. Di dalam ada satu hadis Nabi kata ada banyak jalan untuk masuk syurga. Kalau Allah nak masukkan dia dalam syurga, Allah nak maafkan dia, maka Allah akan bagikan dia hanya satu asbab saja cukup. Kita kalau nak selamatkan kawan kita, tak perlu cari banyak sebab. Bagi ada satu sebab. Sebab apa kita nak tolong dia? Bagi ada satu sebab. Sebab dia jiran aku. Jom ikut aku. Sebab apa dia nak ikut kita ni? Dia jiran saya. Jom ikut. Bagi ada satu sebab saja. Tak perlu banyak sebab. Kita ni maksiat banyak, tapi Allah bila nak maafkan kita, hanya perlu ada satu jenis jalan ibadah. Apa dia? Contohnya, kita suka buat baik kepada orang, kita suka sedekah, kita suka tolong orang. Contoh. Ataupun kita ni benda lain jahat, tapi ada satu benda kita suka istighfar. Contoh. Kita hak lain semua jahat, tapi ada satu benda kita rajin selawat. Contoh. Satu cukup saja. Sayyidina Abu Bakar, Nabi kata, engkau ada kesemua. Segala jenis ibadah ada pada engkau, wahai Abu Bakar. Jadi, ingat rahmat Allah ni luas. Rahmat Allah tu luas. Jangan sampai kita berputus asa. Kata ulama, ketika kita hidup di dunia ni, perlu balance rojak dan khauf. Sebab apa? Dia ni dua sayap yang menerbangkan kita tinggi. Tapi bila kita dah nak meninggal, satu sahaja rojak. Khauf jangan ada. Bila kita dah nazak, dah duduk atas terlantak, atas katil, tak tahu nak buat apa, tak boleh nak buat apa dah, nak sembahyang dah tak boleh, ibadah dah tak boleh. Waktu tu lah selalu nak teringat sangat pun dosa-dosa, silap salah kita nak teriak-teriak waktu tu. Tapi kena ingat satu benda, bahawa waktu tu hanya satu sahaja kita kena ada, iaitu rajak, harapan kita pada Allah. Sebab Allah ni di dalam satu hadis qudsi, Allah cerita, aku ni ikut zon hamba aku. Aku mengikut zon hamba aku. Kalau hamba aku ni duk sangka hak tak elok kepada aku, sangka putus asa, sangka aku ni nak siksa dia, tak apa, aku siksa dia. Tapi kalau dia sangka bahawa aku ni memberi rahmat kepada dia, aku ampunkan dia, maka aku ampunkan dia. Allah ni ikut harapan kita ni, apa yang kita harapkan pada Allah. Jadi orang mati ni kadang-kadang dia takut, aku ni habis dah, Tuhan tak ampunkan aku. Dia teringat dosa-dosa dia. Sebab manusia ni ghalibnya, kebanyakannya kita ni dosa lagi banyak daripada amal ibadah. Amal ibadah kita tu pun tak ikhlas, riak belaka kan. Hak dosa ni ada banyak. Selalunya bila nak meninggal tu teringat tu. Sebab tu kita bila jumpa siapa-siapa pun orang, nasihat tu. Nasihat dia, ingat Allah banyak-banyak, selawat banyak-banyak, baca qul huwallah banyak-banyak, insya-Allah Allah ampun. Allah ni rahmatlah. Pesan hak tu saja. Jangan pernah kita takutkan dia. Sebab apa? Dia dah waktu akhir, saat-saat akhir ni, khauf ni dah tak ada dah. Sepatutnya waktu tu kita hanya ada rajak. Siapa yang nak bagi tahu kepada kita benar ni? Tak ada orang. Kecuali kita ada mengaji ilmu, dan orang yang ziarah kita tu orang-orang yang alim, orang yang ada ilmu, maka dia akan nasihat ni. Ingat Allah, rahmat Allah ni lah, insya-Allah Allah ampun. Hak tu je. Selalu orang mati ke mana-mana kalau kita pergi pun kan, dia teriak meleleh air mata, pegang kita ni. Pegang, doa lah, dia kata doa lah. Sebab apa? Dia dah tak ada harapan apa dah, dia kata. Nak buat ibadah apa, nak sembahyang dah tak sempat. Dia dah sakit dah. Nak berzikir pun dah tak larat dah. Mulut pun dah tak larat, nak cakap pun dah tak larat dah. Nak sedekah pun, harta pun dah tak apa nak ada dah. Anak-anak pun ambil belakang dah. Jadi amal ibadah apa yang dia dapat, memang tak ada kecuali satu,
harap kepada Allah. Ketika tu kita kena pegang sungguh-sungguh harapan kita kepada Allah waktu nak mati tu, supaya Allah, walaupun dosa kita ni gunung sekalipun, walaupun banyak sekalipun, ingat rahmat Allah ni luas. Itu sahaja yang kita ada. Baliknya orang mati memang macam tu, dia tak ada. Ada sebahagian daripada khabar yang masyhur, atau ada riwayat yang masyhur yang mana menceritakan Allah ini ada 100 rahmat. Inna lillahi ta'ala mi'ata rahmah. Ada 100 rahmat. Satu Allah bagikan kepada makhluk semua. Maka berkongsilah sekalian makhluk ini dengan rahmat yang satu ni, berkasih sayang, berbelas kasihan. Kita ni duk kasihan ke orang dengan sebab apa? Kita berkongsi pada satu rahmat. Satu rahmat ni semua makhluk kongsi. Mak sayang ke anak, binatang pun sayang sesama binatang. Ayah sayang kepada anak-anak dia, guru sayang kepada murid dia, suami sayang kepada isterinya. Maka satu rahmat ni semua makhluk berkasih sayang. Kita ni bangsa kesian ke orang sebab apa? Dengan satu rahmat yang kita kongsi semua. 99 lagi duduk mana? 99 lagi ada pada Tuhan, yang Tuhan simpankan rahmat tu untuk hamba dia di hari kiamat nanti. Rahmat Allah luas. Maka kalau kita ingat tu, maka kita kena tenang. Dan kita kena ingat kita ni ada Nabi yang sangat memberi syafaat kepada kita. Itulah ubat kita bila mana kita ni takut sangat-sangat dengan dosa kita. Dosa ni tak ada siapa takut kalau hidup. Bila dia sakit nak mati, waktu tu dia takut. Maka inilah dinamakan aqabatul bawa'ith dipanggil. Yakni membangkitkan, berhadap akan dia di sini, maka berkehendak ia kepada memutuskan dia. Macam mana nak datangkan khauf dan rojak ni, dia masuk aqabah ni. Macam mana nak datangkan rojak sampai dia boleh kuat ibadah, dan macam mana nak datangkan khauf sampai dia takut buat maksiat. Dengan dua zikir ini, zikir apa? Khauf dan rojak, maka mengambil ia, maka diputuskan dia dengan baik taufik Allah Ta'ala hingga diputus akan dia. Habis, kemudian dia akan, bila selesai yang dia akan masuk pula lah dua lagi aqabah yang akhir-akhir ni. Bila dia selesai dua ni, maknanya dia dah, kita kata jadi orang ahli masjid dah lah, kita kata orang buat amal ibadah. Tinggal lagi dua aqabah sebelum kita masuk aqabah ilmu. Aqabah ilmu ni muka surat belakang tu, muka surat 10. Muka surat 10 kita masuk dah. Muka surat 10 habis. Tinggal lagi dua, aqabatul qawadih dan aqabatul hamdi wa syukri. Aqabatul qawadih tu cerita riak dengan ujub. Aqabatul hamdi wa syukri ni, ni kita kata pangkat wali lah. Tu aqabah 7 ni, dia ni memang jadi orang soleh dah. Selesai 7 aqabah ni, tok wali. Selesai 7 aqabah, tok wali. Kita selesai mengaji je lah. Kita selesai mengaji. Muka surat 10 kita akan masuk aqabah yang pertama secara tafsir. Allah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin waj'alna minal mukhlisin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amin.